Ya, kembali lagi pastinya dalam program Koresponden Bernama ya, dan kita bersama dengan Encik Syahir. Ya, kalau sebelum ni sebelum berehat tadi saya dah sentuh dah pertanyaan berkenaan dengan semangat. Dulunya saya perhatikan semangat ni setiap individu ni diberikan jalur gemilang. Tak kiralah percuma ke beli ke, tetapi masing-masing akan letak bendera ini dekat kereta masing-masing. Tetapi saya tak tahulah, mungkin wabak COVID-19 ini mungkin disebabkan itu mungkin tidak ada lagi yang saya nampak, segelintir sahaja. Pandangan peribadi Encik Syahir pula, semangat untuk kita mengibarkan jalur gemilang ini bagaimana? Ya, dari segi semangat kita nampak tahun ini agak berbeza, dan tidak dinafikan adalah disebabkan oleh saya fikir wabak COVID-19. Kerana kalau kita lihat pada tahun-tahun sebelum ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang ini dapat dilihat dari pelbagai program. Kalau dulu kita ada program Larian Merdeka, betul, kita ada program besar-besaran perjumpaan, gathering program untuk meraihkan hari kemerdekaan. Tapi tahun ini agak berbeza. Tetapi sebenarnya kita berada dalam norma baru. Jadi anak-anak muda semua boleh melakukan perkara-perkara seperti manifestasi hari kemerdekaan melalui sosial media. Jadi kita boleh buat live contohnya di media-media sosial, memberikan tentang sejarah jalur gemilang, sejarah merdeka, ataupun buat program-program promosi Malaysia. Dan sebenarnya melalui sosial media ini yang mampu ditularkan ke seluruh pelosok dunia sebenarnya. Betul, saya setuju sebab kita harus ambil pendekatan lah. Apa yang berlaku sekarang ini, kita harus berfikir bagaimanakah caranya, sebabkan wabak COVID-19 ini mungkin tidak akan ada parakan dan sebagainya, tetapi kita boleh mengambil contoh yang saya rasa bagus juga ya. Di antara kita saling mengingati antara satu sama lain menggunakan platform media sosial ni. Sebab sekarang ni ramai anak-anak muda sekarang ni buat TikTok kan. Saya rasa TikTok sekarang ni pun boleh buat juga. TikTok bertemakan Malaysia kan. Itu idea yang bagus juga. Dan kita harus lihat juga contohlah peperangan yang berlaku pada zaman dahulu. Ini cerita sejarah sikitlah ya. Sekiranya berlaku peperangan ketika itu, bendera ni akan tetap dipegang oleh pejuang tau. Okay, anda bayangkan jatuhnya bendera bermaksud jatuhlah kumpulan ataupun pasukan itu. Begitu juga iktibar peristiwa dahulu kala zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat patah tangan kanannya. Dia pegang bendera tangan kanan. Apabila tangan kanannya patah, dibawa pula ke tangan kiri. Kan, nampak tak? Walaupun kita berada dalam peperangan, kecederaan dan sebagainya, ini jelas membuktikan betapa pentingnya bendera sebagai tanda kehormatan dan kemegahan sesebuah negara. Bagaimana Encik Syahir melihat tentang perkara ini? Dulunya orang berperang apa semua sanggup ni, bendera ni kalau boleh tak nak jatuh ke tanah ni. Betul. Simbol bendera atau panji-panji ini adalah simbol negara seperti yang saya cakapkan tadi. Jadi apabila berada di medan peperangan, ianya menjadi simbol bahawa negara tersebut menang atau kalah di medan peperangan. Apabila tumbang bendera tersebut, bermaksud tumbanglah negara tersebut dalam peperangan dan kalah di situ. Betul. Saya ingin mengambil contohlah daripada apa yang cakapkan tadi mengenai peristiwa pada zaman Nabi Muhammad dulu. Pada waktu itu dalam perang Uhud, dalam perang Uhud ini, di setiap perang terdapat dua individu sebenarnya mempunyai peran yang sangat penting di medan perang. Satu, panglima perang, yang kedua yang memegang panji atau bendera. Betul. Dan dalam peperangan Uhud itu terdapat sahabat Nabi Muhammad yang bernama Mus'ab ibnu Umair. Beliau diamanahkan untuk memegang panji. Dan pada waktu itu sebenarnya tangannya ditetak. Tangan kanannya, apabila dia pegang bendera, tangan kanan ditetak, dipegangnya dengan tangan kiri. Dan kemudian apabila ditetak lagi, bendera tersebut diletakkan di dada. Dan apabila dipanah oleh pihak musuh, digigitnya dengan gigi tiang bendera tersebut. Hinggalah sahabat lain mengambil bendera itu agar tidak jatuh ke tanah. Jadi kita lihat bagaimana perjuangan masyarakat dahulu dalam peperangan sangat mementingkan bendera tersebut kerana ia adalah lambang kepada kedaulatan negara. Tapi untuk waktu sekarang ini, kenapa Encik Syahir rasalah melihat tentang perkara ini, kenapa agaknya kita tidak seperti individu terdahulu di mana bendera kita ini kalau letak peperangan tadi pun saya rasa macam wow. Bayangkan daripada tangan kanan ke kiri, kiri ke dada, dada ke gigi yang gigit dan sebagainya. Orang dulu memang hargai respect sangat tentang bendera ni. Tapi orang sekarang ni kadang-kadang ni koyak masih lagi dikibarkan di premis perniagaan ke pejabat, rumah dan sebagainya. Kenapa agaknya kita tidak ada satu semangat untuk ciptakan bendera ni? Kenapa guys? Zaman sekarang ni lain ke berbanding dulu?
Saya fikir ianya melibatkan jati diri kita kepada negara kita. Dan saya ingin mengambil beberapa contoh lah yang saya agak terkilan dan saya kira ramai juga yang terkilan. Contohnya bendera terbalik. Perkara tersebut sebenarnya tidak boleh berlaku kerana kita sudah merdeka 63 tahun. Apabila kita di bangku sekolah lagi, kita diajarkan, kita tahu bendera Malaysia macam mana. Dan kita diajarkan untuk menghormati bendera Malaysia, jalur gemilang ini. Dan apabila bendera terbalik, sebenarnya saya lihat ianya merupakan satu perkara yang provokasi, bukannya ignorance lah. Dan perkara tersebut tidak boleh berlaku di negara kita. Dan kita harap agar pihak berkuasa mengambil tindakan yang tegas mengenai perkara-perkara tersebut. Betul. Saya rasa pihak yang terlibat, pihak berkuasa, saya rasa harus mengambil tindakan yang berat lah ya. Sebab ini bukannya isu yang kecil, isu besar, isu negara ini sebenarnya menterbalikkan bendera kesayangan kita ini. Baik, kita ada lebih kurang dalam 3 minit lagi ni kan. Sebagai penutup konklusinya, mungkin Encik Syahir boleh simpulkan tentang pengisian kita pada hari ini untuk kita menghargai jalur gemilang kita ni. Baiklah, untuk saya simpulkan, kita harus kembali kepada sejarah. Di mana bendera kita apabila direka bentuk pada tahun 1949, kita lihat apabila Singapura keluar daripada negara kita pada waktu itu, bendera kita mahu diubah. Tapi dengan berkat kebijaksanaan pemimpin kita pada waktu itu, bucu kita ada 14. Dan apabila Singapura keluar, bucunya patutnya jadi 13 lah. Tetapi disebabkan kebijaksanaan pemimpin kita dikekalkan dengan memasukkan wilayah persekutuan sebagai yang ke-14. Dan kita lihat bagaimana bendera ini dimanifestasikan dengan nama jalur gemilang oleh Perdana Menteri yang keempat Tun Dr. Mahathir pada ketika itu 1997. Kerana beliau melihat bahawa bendera ini adalah lambang kepada negara. Di mana sahaja kita mencapai, rakyat Malaysia ingin mencapai kejayaan, kita ke naik Gunung Everest, kita mahu kibarkan bendera kita. Apabila kita ke angkasa lepas, kita kibarkan bendera kita. Kita merentas lautan, kita kibarkan bendera kita. Kerana kita mahu menunjukkan bahawa rakyat Malaysia berjaya di seluruh dunia dan bendera ini sebagai simbol kejayaan. Jadi kenapa kita ingin memperkotak-katikkan bendera kita? Kerana ianya adalah simbol yang kita perlu pertahankan. Betul, simbol yang kita perlu pertahankan dan lebih-lebih lagi kita ni berada dalam fasa untuk berjengah, untuk kita bersama-sama ke arah Malaysia maju ya, dan juga untuk kita bersama-sama dalam 31 Ogos itu sepanjang bulan ini saya rasa untuk kita kibarkan jalur gemilang tidak mustahil kerana setiap seorang individu harus ada satu bendera ini untuk kita pegang dekat mana-mana sahaja ya. Jadi saya ucapkan terima kasih ya kepada Encik Syahir Adnan, Ketua Pemuda Dewan Pemuda Ikatan Malaysia DPIM, kerana sudi bersama dengan kami dalam program Koresponden Bernama. InsyaAllah kita akan panggil semula, mungkin ada kupasan topik yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Ya, baik, itu dah. Kita harapkan bahawa anda sebagai rakyat Malaysia harus berbangga dengan bendera negara kita. Tidak kiralah di mana sahaja anda kibarkan dan tidak harus anda lupakan ya untuk mereka yang bernaung di negara yang memiliki bendera itu. Bukan sahaja jalur gemilang, malah setiap bendera negeri juga perlu diberi penghormatan yang sama kerana ia melambangkan jati dan identiti negeri berkenaan. Baik, kita telah pun sampai ke hujung rancangan. Teruskan bersama dengan kami pastinya di Bernama TV. Teruskan kibar jalur gemilang. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.